886. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, yang bermaksud Rasulullah menggariskan untukku garis lurus lalu bersabda, hadza sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subulun wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi Ibnu Mas'ud kata, Nabi dia gariskan depan dianya, digaris, Nabi dia buat garisan depan, satu garis lurus ya. Jadi Nabi buat satu garis lurus depan Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi kata apa dia? Inilah jalan menuju kepada keredaan Allah. Haluruh ni jalan menuju kepada keredaan Allah. Lalu menggaris lagi beberapa garis di kanan kirinya. Lepas tu dia buat balik garis lurus satu, lepas tu buat kiri kanan kiri kanan satu, kanan satu, kiri satu. Dan Nabi kata apa dia? Bila dia buat kiri kanan tadi, dia kata ini jalan-jalan, dan tiap-tiap jalan ada syaitan yang membuat tipu daya. Jadi pertama lurus ya. Lepas tu garis pula kanan, garis kiri. Dia kata garis kiri kanan, dia kata ini banyak sangat jalan ya. Dan jalan ini semuanya jalan mengajak kepada kesesatan yang boleh menyebabkan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Jalan yang ditipu daya oleh iblis dan syaitan. Last kali Nabi baca ayat Quran, dia kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dia kata inilah jalan yang lurus, iaitu jalan agama Allah Ta'ala yang lurus, maka ikut, dia kata ikut hak agama tadi, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang selain daripada itu, nescaya terpisah jauh daripada jalan agama Allah. Inilah wasiat Allah kepada kamu supaya kamu bertakwa. Yang ini dia nak kaitkan dengan tajuk apa dia? Pegang sunnah Nabi ya? Pegang hak sunnah Nabi, hak Nabi cakap tu ikut je ya? Tak payah duduk fikir, duduk serabut fikiran, nak fikir hak lain-lain, tak payah. Pakai hak Nabi cakap ya? Likulli syai'in, Nabi kata likulli syai'in afah wa inna afata hadzal din al-ahwa. Setiap sesuatu ada penyakit yang merosakkan. Ini hadis yang lain pula, Nabi kata semua benda ni dia kata ada yang merosakkan. Kereta mana ada kereta, kita beli baru pun rosak. Sama ada rosak dia aksiden ke ataupun kita tak pakai pun rosak juga. Kita ingat ke tak pakai, tak rosak. Rumah pun lagu tu juga, tak pakai lagi cepat rosak ya? Jadi dia kata semua benda ni dia kata rosak belaka. Ada penyakit dia ya, yang merosak. Dan penyakit yang merosak agama ialah hawa nafsu. Agama kita ni kena pegang agama ya? Kita kena ikut jalan agama, kena pegang agama, kena hidup beragama. Kita ni sendiri ya? Tapi kehidupan beragama ini, pegangan agama kita ni akan jadi rosak. Pasal apa dia? Nafsu dia. Jadi contohnya apa dia? Ya, kalau kita nak ambil contoh, kita hidup dalam keluarga, kita tak payah ambil awak jauh keluarga kita. Kehidupan kita dalam berkeluarga itu, kalau boleh kita nak hidup beragama. Anak taat pada mak pak dia, mak pak pun bertanggungjawab pada anak. Tu dia. Ada timbal balik ya? Jangan mana kita mengharapkan anak
respect ataupun hormat kepada mak pak. Tetapi mak ayah tu sendiri tidak bertanggungjawab pada anak. Sebagaimana begitu juga kita mengharapkan isteri taat pada suami. Dan kita pun dah bacalah hadis isteri kena taat pada suami. Syurga di bawah tapak kaki suami, hak lelaki pula di bawah tapak kaki ibu. Kita dah baca tu, tetapi kita sendiri jarang menekankan tentang tanggungjawab suami pada isteri. Macam mana kita nak tarik perhatian isteri supaya taat dan patuh pada suami, sedangkan suami itu sendiri tanggungjawab dia pada isterinya tak cukup lengkap. Baik. Sebab benda ni saya kadang-kadang pergi ceramah satu-satu tempat tu, bila dia orang bagi tajuk tentang kehidupan suami isteri, dia tak boleh lagi. Kita kena bercerita bahawa ketaatan isteri itu perlu. Tetapi saya cuba balancekan macam mana nak dapatkan isteri yang taat pada suami itu kena lebih lah. Kita taat pada Tuhan sebab dia lebih. Kalau dia sama standard dengan kita, tak payah taat tak apa. Sebab dia ada kelebihan, lebih yang melampau. Dengan asmaul husna dia, kelebihan. Kita ada perasaan sayang, tapi kasih sayang Allah Ta'ala pada kita lebih. Dengan bagi rezeki, walaupun kita degil, bagi juga. Ar-Rahman sayang, Ar-Rahim pun sayang juga kalau nak terjemah. Tapi maknanya kita pun ada juga perasaan sayang, tapi kasih sayang Allah Ta'ala tu lebih. Oleh kerana Allah Ta'ala tu lebih, maka kita taat pada dia. Begitu juga suami, nak suruh isteri taat pada dia kena lebih lah. Jangan sampai peringkat kadang-kadang suami makan hasil daripada isteri. Dia terbalik ku orang panggil. Sepatutnya isteri disupport ataupun ditanggung dari sudut makan minum oleh suami. Sebab itu timbul di zaman-zaman dulu tu, maknanya isteri tu memang dia taat kepada suami. Sebab dia kira kalau hilang suami ni macam tercabut nyawa dia. Dia terkapar-kapar nak gimana dia. Suami bekerja cari makan, dia duduk di rumah. Habis kalau dia diceraikan ke ataupun mati, suami dia mati ke, dia macam terputus nyawa. Sekarang tak. Sebab isteri dia bekerja. Ada kelas ni, kau nak cerai-cerai, dia jadi begitu. Jadi kehidupan dalam rumah tangga ni, dalam rumah tangga yang kita kata nak hidup beragama ni, agama dalam rumah tangga jadi rosak bila ada hawa nafsu. Baik, anak pertama sekali mak pak dia bila lahir anak, dia menafikan panduan Allah Ta'ala. Jadi pasal apa dia menafikan panduan Allah Ta'ala? Sama ada dia jahil ataupun disebabkan kejahilan itu, marilah nafsu dia, maka dia membiarkan anak-anak dia. Dan benda ni saya banyak dah cerita tentang kesilapan ibu bapa di dalam mendidik anak-anak, sampai diberinya kekayaan yang melampau, bagi kad kredit, jadi anak-anak tu pula oleh kerana mak pak dia maknanya membiarkan dia dalam keadaan begitu, maka dia hidup dalam hawa nafsu. Bawa perempuan, kereta besar, lesen tak ada kadang-kadang, bawa jalan. Kemudian isteri pun lagu tu juga. Oleh kerana dia berasa dia ada kelebihan, standardnya sama dengan suami, gaji pun sama, grade 52 belaka, bahkan kadang-kadang isteri pula yang keluar duit untuk membiayai kehidupan rumah tangga, maka isteri pun jadi hilang respect. Hilang respect tu dia dah ikut, orang panggil dah ikut tu hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu itu dah, di situlah rumah tangga akan jadi rosak. Akan jadi rosak. Macam yang kes yang saya cerita semalam tu, bila mana mak tadi menghalang anak dia, anak perempuan yang nak kahwin, menghalang. Bila menghalang,
Last kali kawan tu dia kata dia memang dah terlanjur 2 kali dah dengan orang hak dia nak kahwin. Kenapa kita tak pakai agama? Dari sudut agama ni mudah je. Dia janda, anak awak janda. Janda sebenarnya power lebih besar daripada kuasa dia tu besar. Janda ni dia, kalau kita bincang dalam bab fiqh, janda dia boleh menikahkan diri dia sendiri. Pandangan satu daripada ulama fiqh, dia boleh menikahkan diri dia dan dia boleh talak kehendak wali wali dia lah. Bukan wali mujibir. Dah dia janda tak ada wali mujibir lagi kan. Ayah dia suruh nikah dengan orang ni, dia boleh tolak. Kuasa dia. Nak ceritanya janda ni, kuasa dia dalam bab kahwin kena lebih sikit. Kena hormati. Habis kalau dah dia bertemu dengan orang yang dia suka dan agamanya bagus, kenapa tidak dibiarkan dia kahwin terus? Nak tunggu sampai bulan 5 tu maknanya sekarang dia bercerita sekarang ni bulan 5, maknanya 6 bulan lagi, tahu tak? Bukan sekarang dia cerita hanya sekarang. Maknanya 6 bulan lagi. Dalam masa 6 bulan tu agak-agak lah, sebelum ni dah 2 kali terlanjur lah. Nak sampai 6 bulan lagi, nak tunggu 6 bulan. Wallahualam. Cuma saya ada bagi pandangan lah pada dia. Solution dia ada. Saya bagi pandangan. Kalau dah tak, maknanya nak raih sangat dengan kerana mak ayahnya apa benda, kan, nak sama dengan adiknya, saya kata ada jalan. Saya kata, saya beritahu lah jalan dia, ya. Jalan tu mudah lah. Pulang lah, dia nak pergi ke Thailand ke apa. Yang penting settle, halalkan dulu, ya. Jangan duduk maknanya orang panggil membiarkan diri berterusan buat benda yang tak elok, ya. Baik. Jadi di sini contoh yang mudah kita tengok dalam keluarga kita. Kalau ikut hawa nafsu ni dia macam mana kita nak tahu benda tu hawa nafsu ke tidak? Satu tindakan yang kita buat tidak berasaskan agama. Macam tadi contoh dia, rosaknya budak tadi sebab mak pak tidak ambil agama. Kalau dia ambil agama, agama kata okey, oleh kerana dia ni janda, dia pernah merasai nikmat hidup sebagai suami isteri, maka tak apalah kita kahwin dengan cepat. Gundui kendara pun tak payah besar-besar, dah janda, ya. Sebab janda macam saya sebut, kuasa dia cukup besar. Dan dalam perbincangan agama juga, orang yang diangkat taraf dia sama dengan janda tapi dia anak dara, ialah anak dara tua. Maka ulama bahas pula, nak kata anak dara tua tu masa bila? 30? Tak, dia kata sekitar 40 tahun. Jadi anak dara kalau dah sampai 40 tahun tak kahwin lagi, dia ada kuasa. Kuasa dia ada lebih, ya. Kalau mak ayah dia ni mengada-ngada pula, ini kau kena cari orang gaji sekian-sekian, dia boleh. Dia kata tak apa, saya nak kahwin dengan lelaki, asalkan lelaki daripada saya buat benda yang tak elok, ya. Itu panduan agama dalam kehidupan rumah tangga lah, ya. Lebih-lebih kurang supaya tuan-tuan nampak contoh bahawa rosaknya agama kita ni, sama ada agama dalam diri kita ataupun dalam keluarga kita ataupun dalam masyarakat, ialah kerana hawa nafsu. Asy-Sya'bi berkata, dinamakan hawa sebab dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang neraka. Pasal apa dia? Hawa itu berarti jatuh, ya. Hawa dalam bahasa Arab, Melayu pun kata hawa, Arab pun kata hawa juga, ya. Hawa nafsu. Pasal apa dia? Sebab dia kata kalau ikut hawa nafsu, dia dapat menjerumuskan orang ke dalam neraka. Pasal apa dia? Hawa itu sendiri makna dia jatuh, ya, dari tempat yang tinggi. Macam manusia, kita sebut manusia ni insan. Pasal apa insan? Insan itu artinya lupa. Nasya, mari daripada perkataan nasya. Jadi dia membentuk kalimah insan. Maknanya insan adalah pelupa, manusia pelupa. Atas dasar manusia pelupa itulah maka keluar je satu hadis, sebaik-baik orang yang buat salah ialah at-tawwabu. Pasal apa dia diiktiraf kesalahan itu? Sebab dia lupa. Dia terlupa maka dia buat salah. Tapi nak cover balik kesalahan tadi macam mana? Maka Nabi kata sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang taubat.
Jadi kalau benda ni tuan-tuan ada dalam kehidupan kita seharian, jadi kita tak ada rasa tension. Andai kata aku tergelincir, oh itu aku manusia. Tapi untuk menjadikan aku ni sebagai manusia yang terbaik, macam mana? At-tawwab. Kita istighfar, kita taubat, kita menyesal. Tapi kita nak pandang manusia yang buat jahat dengan pandangan yang hina kepada dia, tak boleh. Tetapi kalau dia terus menerus melakukan kejahatan dan tak mau dengan nasihat, itu baru ada kehinaan, barulah jadi kal an'am balhum adall. Dia itu macam binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tapi kalau dia baik, tergelincir, mari surau, sembahyang bagus, tergelincir lagi, mengumpat ke, terfitnah ke, itu biasa manusia. Tetapi lepas tu dia bertaubat, itu manusia yang terbaik. Mujahid berkata, saya tidak mengetahui yang mana lebih baik, yang mana lebih besar bagiku, dua nikmat yang telah diberikan Allah kepadaku. Apakah nikmat mendapat hidayah sehingga masuk Islam, atau nikmat yang Allah menyelamatkan aku daripada pengaruh hawa nafsu? Mujahid ni dia salah seorang daripada ahli tafsir. Dia kata aku tak tahu, dia kata yang mana satu lebih besar. Dua nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat aku ni. Pertama dia kata nikmat kerana dapat hidayah masuk Islam ke, ataupun bila aku dah masuk Islam, aku dapat menyelamatkan diri daripada pengaruh hawa nafsu. Mana satu aku tak tahu dia. Samalah juga kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini orang sufi lah ni, orang tasawuf. Dia kata aku beribadat kepada Allah Ta'ala ni, aku tak tahu mana satu. Sama ada aku ibadat kepada Allah Ta'ala untuk nak menghapuskan dosaku, ataupun aku beribadat kepada Allah Ta'ala kerana mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi ini orang panggil jiwa sufi itu, dia mikir sampai peringkat dia mikir, aku tak tahu mana satu. Tapi last kali result dia apa dia? Last kali aku buat ini semuanya kerana Allah Ta'ala. Itu result dia. Serahlah pada Allah Ta'ala. Apakah ini ibadat yang aku buat tengah malam, baca Quran ke, berzikir ke, apa benda ni semua ni, apakah ini semua yang aku buat ini untuk mensyukuri nikmat dia ke, ataupun untuk mensucikan diri daripada dosa? Sebab dalam hadis, kita puasa pun hapus dosa. Dia punya tujuan dia. Tujuan kita ibadat ni di Mekah. Last kali orang yang balik Mekah kalau dapat haji mabrur macam budak kecil baru lahir, hapus dosa dia. Orang puasa pun lagu tu juga. Mari sembahyang masjid, akan gugur dosa dia, terangkat satu darjat setiap langkah. Jadi kalau depend kepada keterangan itu, maknanya kita beribadat untuk menghapuskan dosa. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi kata apa dia? Afala an akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku beribadat untuk mensyukuri perintah Allah? Apa ni mensyukuri nikmat Allah? So dua-dua kita kiranya ibadat kita ni dua-dua lah kita cover. Lepas tu susah pada Tuhan, untuk apa kita punya ibadat? Yang penting aku ibadat, hubungan kita dengan Allah Ta'ala bagus, aku punya hubungan dengan kau bagus, dan yang penting bila dah aku bagus, aku minta masuk dalam syurga kau. Itu dia punya kehendak kita. Jadi begitulah juga mujahid ni. Dia kata tak tahu dari segi nikmat ini, aku tak tahu nikmat masuk Islam ke yang lebih besar, ataupun nikmat kerana aku terselamat daripada melakukan benda yang dikatakan mengikut hawa nafsu. Apapun bila aku masuk Islam, aku cuba kontrol diri aku daripada ikut hawa nafsu. Jadi dua-dua dapat. Baik. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafal jamaah shibran faqad khala'a ribqah. Al-Islam min unuqi." Siapa yang menyalahi jemaah kesepakatan kaum muslimin walau hanya sejengkal, maka berarti telah melepaskan ikatan Islam daripada lehernya. Ini
Hadis ini kalau dibincang secara detail, dia agak itulah sikit, perbahasan dia panjang. Dan perbahasan ini kadang-kadang menyebabkan berlaku perselisihan, bukan pertembungan. Jadi Nabi kata, berdasarkan pada hadis ini, Nabi kata jangan keluar daripada jemaah Islam. Bila sebut jemaah Islam ni, ulama gerakan Islam dia bahas. Dia kata dalam satu-satu negara tidak boleh jemaah Islam tu terlalu banyak. Dia satu. Nak kata jemaah Islam ke parti Islam ke pertubuhan Islam, dia satu. Mari pandangan yang kedua. Yusuf Qaradawi kata tak apa. At-ta'addud al-jamaah. Ta'addud al-jamaah dia kata berbilang jemaah parti tidak mengapa banyak. Atas dasar apa dia? Untuk mempelbagaikan aktiviti. Ada jemaah yang dia ni spesialis, expert bahagian politik. Okey. Atas nama Islam dia jalan. Kita kena sokong dia. Ada jemaah dia jemaah Islam tetapi dia expert. Dia punya operasi dia lebih kepada kebajikan. Dia tak campur politik. Politik Islam dia tak ada. Kebajikan. Ada jemaah Islam dia mementingkan kepada pendidikan Islam. Itu berdasarkan kepada kes ini, maka Dr. Yusuf Qaradawi dia kata ta'addud al-jamaah tak kenapa. Atas dasar apa dia? Ta'addud al-maidan. Ya, maknanya berbilangnya medan. Maksudnya apa dia? Medan dakwah, medan politik, medan yang ini ambil bahagian medan pendidikan, yang ini pula ambil bahagian kebajikan. Dia tak cara dah pendidikan. Ada jemaah yang dia fikir apa dia? Dia buat dia buat pendidikan tu daripada tadika sampai universiti. Ada di Malaysia. Kemudian ada juga jemaah Islam yang kerja dia fikir welfare, kebajikan. Ada yang dia coba bentuk dia punya tim dia untuk fight dalam politik. Jadi kalau nak ikut di sini, kalau kita nak ambil daripada hadis ni, kita kena bantu semua jemaah ataupun parti ke ataupun organisasi Islam yang berasaskan Islam ini, kita kena bantu dia. Kita jangan keluar daripada, kita sendiri kena ada penglibatan kita dalam salah satu daripada jemaah-jemaah yang ada. Itu yang yang dimaksudkan juga dengan yang dikatakan jemaah. Yang kata siapa yang menyalahi jemaah walau hanya sejengkal. Dalam hadis yang lain dia kata apa dia? Siapa yang keluar, bukan menyalahi. Ni khalafah ni menyalahi. Hadis yang lain dia kata siapa yang keluar walaupun sejengkal daripada kelompok Islam ini, tidak bersama dengan mereka, maka Nabi kata apa dia? Maka berarti telah melepaskan ikatan Islam daripada leher mereka. Jadi sebab tu yang ini ni ramai dia tak perasan, dia kira tak payah terlibat mana-mana. Tak boleh. Kena ada penglibatan. Ya, supaya mana kita ni ada saham untuk membangunkan Islam, ikut bidang yang kita minat. Kita rasa bidang yang kita minat ialah welfare, kita masuk dalam welfare punya Islamic group. Ya. Yang pendidikan, ada yang jenis nak dakwah. Ya. Ada yang nak politik. Ya. Baik. Uwais Al-Qarni berkata kepada Haram bin Hayyan di dalam wasiatnya, awaslah jangan sampai melepaskan hubunganmu dengan jamaatul muslimin. Nescaya kamu telah melepaskan agamamu dengan tidak berasa dan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Ancaman dia besar. Jadi ini yang jarang kita sentuh sebenarnya, yang menyebabkan kita tak kisah sangat dengan grup Islam. Bahkan kadang-kadang kita membenci pula. Tak bagus. Macam tu tak bagus. Wallahualam. Cerita tentang sunnah ni ada satu persoalan yang ditimbulkan. Bagaimana dengan zikir yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali? Yang duduk heboh lah, kata selain pada hak Nabi tu bid'ah tu sesat. Ya, itu yang dilontarkan. Ya. Baik, zikir Imam Ghazali macam mana? Hari ni hari apa ya? Sabtu. Hari Sabtu la ilaha illallah.
1000 kali. Nabi tak ajar pun. Ceritanya Nabi tak ajar. Saya nak ceritanya itu yang timbulnya. Ini kata bid'ah. Baik, Nabi tak pernah kata la ilaha illallah hari Sabtu 1000 kali. 1000 kali. Hari Ahad apa dia? Ya Hayyu ya Qayyum. Isnin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 1000 kali lah tu. Setiap hari 1000 kali. Selasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1000 kali. Hari apa tu? Rabu istighfar Astaghfirullahalazim 1000 kali. Hari Kamis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 1000 kali. Hari apa tu? Jumaat ya Allah 1000 kali. Jadi orang tanya, kalau sesuai dengan perbahasan kita, Nabi kata ikut sunnahku, dan saya dah sentuh maknanya sunnah Nabi ni, maknanya kalau buat zikir ni pakai hak istighfar dengan selawat dan juga lain. Baik, yang ini pula hari sekian-sekian baca sekian-sekian 1000 kali. Macam mana? Baik, kita tengok kepada lafaz dia. Imam Ghazali kata hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Sebut la ilaha illallah ni Nabi memang suruh sebut 1000 kali. Apa ni? Nabi memang suruh sebut la ilaha illallah. Cuma dia tidak ada sebut dia punya angka. Baik, Imam Ghazali letak angka 1000. Lepas tu besok pula hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Okey, kita tengok la ilaha illallah ni memang Nabi suruh. Bila dah Nabi suruh, selesai masalah dia. Apa nak kata yang bid'ah pula? 1000 kali. Itu kalau nak buat. Imam Ghazali dia tak kata 1000 kali ni sunat. Itu dia. Jadi kenapa kita nak cepat condemn kata zikir itu adalah satu bid'ah? Dan Imam Ghazali sendiri, saya nak sebut, Imam Ghazali sendiri walaupun hari ni, katakan hari ni kalau dia hidup, dia baca la ilaha illallah 1000 kali, tetapi istighfar dia dah baca dah 1 hari. Istighfar Pak Nabi baca setiap hari 70 kali ataupun 100 kali sehari, dia baca. Yang menjadi masalahnya, yang kita nak tegur sikit, yang kita dah sebut la ilaha illallah 1000 kali tapi istighfarnya tak ada. Hari ni istighfarnya tak buat. Tapi kita duk buat hak Imam Ghazali buat, hak Nabi suruh kita tak buat. Itu nak tegur sikit. Selawat pada Nabi. Hari ni kalau Imam Ghazali ada, dia baca dah 100 kali. 100 kali ke 10 kali tak kisah. Lepas tu dah habis tu baru 1000 kali la ilaha illallah. Yang kita ni istighfar tak ada, selawat tak ada, duk belasah la ilaha illallah. Okey, tak ada masalah, baguslah. Tak ada masalah. Sebab Nabi sendiri suruh baca la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Renew, perbarui kamu punya iman dengan sebut la ilaha illallah. Ya Hayyu ya Qayyum, memang sebutlah. Itu asma al-husna. Asmaul husna itu nama Allah Ta'ala. Sebut. Dan menyebut nama Allah Ta'ala bagus. Ya Hayyu ya Qayyum, kita ingat Tuhan hidup. Jangan duk puasa Tuhan ni mati. Bila kita sebut ya Hayyu ya Qayyum, maknanya Tuhan hidup, kita berpuasa di mana pun Tuhan tengok. Bila Tuhan tengok aku, itu yang bila duduk di rumah tak jadi nak bertengkar dengan bini ke dengan isteri ke, nak marah anak tuan ada. Bila duduk pejabat nak tipu orang pun, nak tipu majikan ke apa, tak boleh. Sebab duduk ingat ya Hayyu ya Qayyum. Lepas tu apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pun satu kalimah yang memang Nabi suruh kita baca. Nak baca 1000 kali, okay, kalau larat baca. Okey. Begitu juga apa tu hari Selasa, apa ni, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Nak baca 1000 kali buat. Artinya tuan-tuan, apa yang Imam Ghazali suruh kita baca 1000 kali, semuanya memang Nabi suruh baca je. Cuma dia buat 1000 kali. Kita nak ikut larat, silakan. Okey, satu yang saya nak cerita. Yang kedua, saya nak cerita background kenapa ni Imam Ghazali ni buat. Secara ringkasnya saya nak cerita, Imam Ghazali ni seolah-olah macam serabut dengan falsafah.
Dia masa tu berlawan dengan falsafah, maknanya baratnya apa benda, dia serabut. Lepas tu dia macam mencari satu ketenangan jiwa. Maknanya okey, dia dah buat, dah lain-lain semua dah buat. Last sekali dia serabut, duduk bertembung dengan dipanggil geng-geng falsafah ni, geng-geng etis ke apa semua ni. Last sekali dia naik di satu menara. Dia macam uzlah. Uzlah ni maknanya menyendiri. Di situlah dia mencipta untuk diri dia. Bukannya nak suruh kita amal, cuma dia cerita sampai ke kita nak amal, silakan. Kalau dah kita larang. Jadi dia nak mencari ketenangan jiwa. Last kali dia buat satu amalan dia. Okey, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya hayyu ya qayyum, lepas tu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya lah, seperti yang saya sebut tadi. Jadi itu background dia. Maknanya dia lebih kepada nak mencari satu benda yang baru dalam pengamalan, supaya dia dapat lebih ketenangan jiwa dan lebih kekuatan. Sebab zaman dia tu zaman betul-betul kata banyak menggunakan hujah. Bila berdepan isu ketuhanan pun guna hujah otak. Jadi dengan sebab itu dia nak cari kekuatan, maka dia naik di atas satu menara. Dia duduk situ, ambil sembahyang, naik balik, duduk di situ. Itu saja. Jadi kalau kita nak ikut, tak ada masalah, benda tu bagus. Tapi kalau kita nak kata itu bid'ah, tak boleh. Pak Imam Ghazali pun bukan kata sunnah, dan dia pun tak kata ikutlah aku, tak ada. Cuma dia kata dia buat dan kita nak ikutlah. Ini saya nak tegur sikit lah. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlalu mudah sangat membid'ahkan itu ini. Tanpa kita melihat kepada amalan orang tu. Macam saya sebutlah, baca Yasin. Baca Yasin Nabi pun suruh baca. Paling tidak baca Yasin itu atas nama baca Quran. Baca Quran. Jadi banyak-banyak Quran tu nak pilih Yasin. Okey. Nak buat malam Jumaat, silakan. Nak satu minggu tu nak pilih satu malam Jumaat. Okey. Apa yang bid'ahnya? Bid'ahnya bila paksa orang, ni sunat malam Jumaat, itu baru betul. Tapi saya rasa tak ada pula setakat ni yang kata malam Jumaat tu maknanya wajib ataupun sunat, tak ada. Jadi benda ni tuan-tuan, kita kena orang panggil hati-hatilah, jangan cepat sangat nak hukum. Kita tak nak hidup kita ni kerja menghukum. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, semua tak betul belaka. Kita pun sebenarnya tak betul juga. Dan saya nak tegur juga, dan saya pernah cakap bahawasanya jangan terlalu suka mencari benda baru, amalan baru, dengan mengabaikan amalan yang asas. Macam contoh tadi yang saya bawa sebelum ini, selawat, istighfar, la ilaha illallah ni benda asas. Istighfar untuk kita, selawat untuk Nabi, la ilaha illallah untuk Allah. Kita hari buatlah ni. Jangan cepat nak cari tok syekh yang lain-lain. Sebab saya perhati tuan-tuan, kalau sekiranya kita yang ini, yang sembahyang tak berapa betul lagi, lepas tu pergi cari guru tarekat. Tuan-tuan perhatilah orang tu. Orang tu biasanya kadang-kadang tuan-tuan tengok muka dia pun muka tak jernih kan? Muka tak jernih. Belajar tarekat tapi muka tak jernih. Tuan-tuan perasan tak? Sebab saya menghadapi benda ni. Sebab tu dalam bab yang kita baru baca tu, dia pertahankan ikut sunnah. Nombor satu, nak jumpa guru tarekat, jumpa, lepas kuatlah sunnah ni, kita dah amal semua. Sebab saya perhati ada satu ketika, saya tak nak sebut kat mana, dia menjadi guru pula, memimpin. Dan saya tanya geng dia, dia kata dia tu memang wakil tarekat sekian. Dan bila tengok anak dia tak pakai tudung, bini dia tak pakai tudung. Tarekat apa tuan-tuan? Tarekat ni nak pergi ke Tuhan. Habis kalau awak dah pergi ke Tuhan, bini awak duduk tarik kerana tak pakai tudung, anak awak duduk tarik kerana tak pakai tudung, tak lepas. Lepas tu sekali, oleh kerana dia ni dia bawa zikir di rumah dia, sekali saya kebetulan lewat mari,
dia jadi tu imam dan dia duduk ya maknanya sebagai guru tarekat, angkat jadi imam. Kalau tuan-tuan tak boleh jadi ustaz. Ya, saya ustaz kan, ustaz kawan-kawan lah ya. Tuan-tuan yang tak ustaz pun bila dengar bacaan dia minta buka Fatihah dia tu. Tuan-tuan yang tak ustaz pun tuan-tuan kata, betul kata Fatihah dia. Ini yang saya katakan, kita melangkau jauh nak dapat benda baru, amalan baru, tapi benda yang asas kita tinggalkan. Fatihah tu benda asas. Ya. Lepas tu tak usah kira lah, merokok biasa. Tarekat mana boleh merokok? Ya. Jadi kenapa dia merokok? Sebab dia loncat jauh. Ya. Orang panggil loncat terus naik tangga kelima. Tangga satu dia tak pijak. Ya. Jadi ini yang bahaya. Sebab itu maknanya kita nak beritahu bahawa amalkan yang sunnah Nabi dulu. Ya. Barulah kita pergi kepada yang lebih tinggi. Ya. Barulah perjalanan kita selamat. Kita tak jemu dengan agama. Ya. Baik. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan berkenaan dengan tajuk yang telah kita bincangkan. Lebih kurang dari 3-4 hari ya. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla.